Tes, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم ورضي الله عنا وعنكم آمين. Baik. Qala wa ammal wawu, situ kan malu. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil muthanna wa ma humila alaih. Adapun alif, maka ia menjadi tanda bagi rafa', iaitu pada musanna. Musanna ialah perkataan yang ditasniahkan, perkataan yang kita ubah daripada mufrad kepada musanna, maka dia disebut sebagai musanna. Baik. Wama humila alaih. Wama humila alaih, dan lafaz yang ditanggungkan ataupun dihubungkan ke atasnya, yakni ke atas lafaz tersebut, ke atas musanna. Jadi kesimpulannya, alif itu menjadi tanda bagi rafa' pada satu tempat saja, iaitu pada musanna. Satu lagi, perkataan yang disamakan, dihukumkan sama dengan musanna, kita panggil sebagai mulhaq musanna ataupun mahmul kepada musanna. Dia bukan musanna. Macam kita sebutkan sebelum ni, musanna ni kita nak namakan musanna mesti ada mufrad. Ada mufrad. Kalau perkataan itu ada alif tetapi tidak ada mufrad dia, maka dia disebut sebagai mulhaq kepada musanna atau mahmul kepada musanna. Baik. Nahu qala rajulani. Qala rajulani. Okey, rajulan adalah musanna marfu' bil alif. Fa'il marfu' bil alif li'annahu musanna. Ini musanna. Rajulan memang musanna. Kerana rajulan, rajulan ni dia ada mufrad dia. Itulah perkataan rajul. Daripada rajul datangnya rajulan. Maka rajulan disebut sebagai musanna. Ada orang nama dia rajulain. Ahbab, nama dia rajulain. Nama dia musanna, tapi kalau kita tengok tuan dia satu ya. Rajulain. Qala wa inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran
Ini adalah contoh kepada mulhaq musanna, iaitulah perkataan ithna. Perkataan ithna bukan musanna. Disebabkan kerana perkataan ithna ni bukan musanna. Ithna ni adalah mulhaq kepada musanna. Pasal apa kita tak kata musanna? Pasal dia tidak ada mufrad. Pernah tak kita jumpa mufrad kepada ithna ni? Ithnun. Ithnun, ithnani. Tak ada. Tak pernah orang sebut pun ithnun. Mufrad kepada ithnan adalah wahid. Wahid, ithnan. Dia bukan ithnun, ithnani, ithnuna. Tak ada. Dia tidak ada macam tu. Okey? Baik. Jadi asal ithna asyara adalah ithnani. Asalnya adalah ithnani. Tapi kita gugurkan nun yang ada pada ithnani disebabkan kerana kita idafatkan perkataan ithnani kepada asyara. Lepas tu kita gugurkan alif. Jadi ithna asyara. Ithna mudaf, asyara mudafun ilaih, syahran. Okey, baik. Itu contoh mulhaq musanna mudzakkar. Ithna asyara. Ithna asyara tu adalah contoh kepada mulhaq musanna mudzakkar. Ada mulhaq musanna tetapi kalimahnya adalah kalimah untuk muannas. Qala fajarat min husnata asyrata aina. Fajarat min husnata asyrata aina. Okey, syahid kita adalah pada perkataan isnata. Isnata ni pun sama juga, asalnya adalah isnatani. Muannas kepada isnani, isnatan. Tetapi kita gugurkan nun yang ada di akhir isnatan disebabkan kerana kita diidafatkan lafaz tersebut kepada lafaz asyarata. Baik. Mes. Selesai daripada tanda yang ketiga bagi rafa' iaitu alif. Alif satu saja. Rafa' dengan alif cuma satu saja, iaitu pada musanna. Kalau kita jumpa alif, kalimah tu bukan kalimah musanna, maka tanda i'rab dia bukannya dengan alif. Kalimah Uthman bukan musanna, walaupun ada alif, ada nun dekat belakang, tapi bukan alif yang ada pada ithnani itu bukan alif tasniah. Dia bukan alif tasniah. Jadi tanda i'rab dia bukan kita mengubahkan alif yang ada pada Uthman. Tanda i'rab dia adalah pada nun. Huruf nun, huruf akhir tu, itu tanda i'rab. Adapun musanna, tanda i'rabnya adalah pada alif. Tanda i'rabnya adalah pada alif. Jadi bermakna i'rab ataupun perubahan yang berlaku pada musanna adalah pada huruf alif tu. Ada kalanya kita baca dengan ithnani itu pada ketika rafa', pada ketika lain daripada rafa', nasab ataupun jar, maka ditukarkan alif itu kepada ya. Jadi ithnain. Jadi ithnain ataupun ithnatain ataupun rajulain dan sebagainya. Okey. Baik. Jadi kita masuk kepada tanda yang keempat bagi rafa', yang ini khusus hanya untuk fi'il. Hanya untuk fi'il. Kita dah baca tiga tanda. Yang pertama dhammah. Dhammah ni dia tanda yang berkongsi antara isim dan fi'il. Yang dhammah tanda yang berkongsi antara isim dengan fi'il. Bermakna dhammah ada pada isim, dhammah ada pada fi'il. Yang kedua dengan yang ketiga, waw dengan ya. Yang ni khusus hanya untuk isim. Waw dengan ya hanya untuk isim, tidak ada pada fi'il. Adapun tanda yang keempat itu iaitu an-nun. Tanda ini adalah khusus kepada fi'il sahaja.
Sin tidak terlibat dalam huruf nun. Okey, baik. Kita lihat wa amman nunu, adapun nun fatakunu ala matal lirraf'i, maka dia menjadi tanda bagi rafa' fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Idza tasala bihi. Fi'il mudhari' apabila bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari' itu dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah. Apa makna dhamir tasniyah? Dhamir tasniyah itu bermakna dhamir yang menunjukkan fa'il kepada fi'il itu adalah dua. Sama ada dua itu untuk muzakkar ataupun dua itu untuk muannas. Itu makna dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah bermakna fa'ilnya adalah musanna. Musanna muzakkar ataupun musanna muannas. Itu makna dhamir tasniyah. Contoh, qala ta'ala nahwu wan najmu wasyajaru yasjudan. Syahid kita adalah pada perkataan yasjudan, yasjudani. Perkataan yasjudani adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Apa sebab marfu' bi thubutin nun? Karena di akhir fi'il mudhari' itu bersambung dengan alif tasniyah. Jadi alif yang ada pada yasjudan, alif selepas dal, itulah yang disebutkan sebagai alif tasniyah. Alif itu bukan tanda rafa'. Alif itu adalah fa'il. Alif itu adalah fa'il. Tanda rafa'nya adalah pada nun. Nun yang ada di akhir yasjudan, itulah tanda bahawasanya fi'il itu rafa'. Kewujudan nun di akhir fi'il ini menunjukkan bahawasanya yasjudan adalah fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Baik, itu yang pertama. Au dhamiru jam'in, ataupun fi'il mudhari' yang bersambung di akhirnya dhamir jama'. Apa makna dhamir jama'? Dhamir jama' itu maksudnya adalah fa'il kepada fi'il itu adalah kumpulan lelaki. Lelaki yang ramai, lebih daripada 2, 3 dan ke atas, digunakan dhamir jama'. Dhamir jama' itu bermakna huruf wa lah. Tadi dhamir tasniyah bermakna alif. Dhamir jama' bermakna waw. Nahwu atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Okey, syahid kita adalah pada 4 perkataan tu. Dibagi 4 perkataan, kesemuanya marfu' bin nun. Yang pertama adalah tabnun. Tabnun, nun yang ada di akhir kalimah tabnun merupakan tanda rafa'. Waw yang ada sebelum nun itulah yang disebutkan sebagai dhamir jama'. Dhamir jama'. Baik. Kemudian kalimah tab'athun. Tab'athun juga sama dengan tabnun. Nun yang ada di akhir tab'athun merupakan nun tanda rafa'. Jadi kita katakan marfu' bi thubut nun. Waw yang ada sebelum nun itu merupakan dhamir jama'. Dan yang ketiganya tattakhidun. Tattakhidun, nun yang ada di akhir merupakan tanda rafa'. Juga waw sebelum itu adalah dhamir jama'. Dan terakhir sekali takhludun,
Nun yang ada di akhir kalimah takhludun merupakan nun tanda rafa', dan waw sebelumnya merupakan dhamir jama' ataupun fa'il kepada fi'il ini. Baik. I'rab dia tu boleh baca sendirilah di dalam. Kemudian contoh lagi, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi syahid kita adalah pada perkataan yu'minun. Yu'minun fi'il mudhari', di akhirnya terdapat nun, dan nun itulah merupakan tanda kepada rafa'nya fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni yang seumpama ni adalah fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab, maknanya boleh berlaku perubahan pada dia. Nun itu dia tidak semestinya ada sentiasa. Ada ketikanya nun itu digugurkan, dikeluarkan, dihadzaf. Sekiranya fi'il mudhari' itu berada pada tempat nasab ataupun pada tempat jazam. Kewujudan nun itu menunjukkan bahawasanya fi'il itu marfu'. Di mana tempat pun kalau kita jumpa fi'il seumpama ni ada nun di belakang, itu menunjukkan dia marfu'. Dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ta'budun fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Banyak dalam Quran contoh-contoh fi'il mudhari' yang marfu' bi thubutin nun. Okey. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, ataupun dhamir muannats mukhatabah. Dhamir muannats mukhatabah. Jadi ini ada yang ketiga. Jadi apa yang disebutkan oleh musannif bahawasanya fi'il mudhari' itu rafa' dengan subutin nun sekiranya di akhir fi'il ada tiga perkara ni. Satu daripada tiga. Yang pertama namanya alif tathniyah. Yang kedua namanya waw jama' ataupun dhamir jama'. Dan yang ketiganya adalah dhamir muannas mukhatabah. Kalau ada satu daripada tiga ni, maka nun yang ada di akhir fi'il tersebut merupakan tanda kepada rafa'. Kalau nun tu tak ada, maka bermakna fi'il itu bukan fi'il yang marfu'. Mungkin sama ada dia mansub ataupun dia majzum. Okey. Itu ayat yang panjang. Ayat yang panjang. Baik, kita lihat contohnya dulu. Nahwu at-ta'jabina min amrillah. At-ta'jabina min amrillah. Jadi perkataan ta'jabin merupakan fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda rafa' dia? Tanda rafa' dia adalah thubut an-nun. Apa sebab thubut an-nun? Kerana fi'il ini bersambung dengan dhamir muannats mukhatabah. Dhamir itu bermakna anti. Ya tu, ya yang ada pada tu bermakna dia adalah anti. Maksudnya seorang perempuan yang kita bercakap. Sebab tu nama dia dikatakan dhamir muannats mukhatabah. Dhamir kepada seorang perempuan al-mukhatabah yang kita bercakap. Orang perempuan ni kalau kita bercakap nak gunakan bahasa Arab, kita akan gunakan anti. Jadi ya yang ada pada ta'jabin itu sama taraf dia dengan anti. Okey. Apa yang musannif sebutkan kepada kita di sini adalah ayat secara panjang. Dia detailkan. Dia detailkan. Ada satu lagi nama yang lebih ringkas daripada ni. Ada. Nanti di akhir kitab, lepas daripada ni, musannif akan sebut nama lain daripada sini. Ni nama yang disebut secara permulaan supaya kita tahu. Alif tu nama alif apa? Waw tu nama dia waw apa? Ya tu nama ya apa?
pada permulaan. Nanti kesemua tu bila kita dah tahu, musannif akan gunakan satu saja istilah yang dinamakan sebagai al-af'al al-khamsah. Nama pendek kepada ayat yang tadi kita baca tu, idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Nama pendek dia adalah fi'il 5. Macam kemarin lah. Kemarin kita sebut wa amma fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismi al-mufradi wa jam'i at-taksiri wa jam'i al-muannath as-salimi wal fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tu ayat panjang, ayat pendek daripada af'al arba'ah. Fi'il 5 tu nama pendek. Baik. Okey, selesai kita daripada tanda-tanda rafa'. Hafallah. Hafallah benda-benda ni. Kita dah jumpa dengan banyak lafaz. Banyak lafaz isim mufrad kita dah jumpa. Kita kenal pasti apa dia isim mufrad. Jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il 4, fi'il 5, isim 5, musanna, jama'. Itu semua nama-nama yang kita akan ulang selepas daripada ni. Nama-nama ni kena ingat lah. Nama-nama ni semua kena ingat. Isim mufrad, kena tahu apa dia isim mufrad. Jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il yang tidak bersama di akhirnya sesuatu. Kemudian jamak mudzakkar salim, isim 5, musanna, kemudian fi'il 5. Setakat ni kita dah ada 8 nama. 8 nama ni kena ingatlah. Kena boleh beza di antara satu sama lain. Apakah yang dimaksudkan dengan isim mufrad, musanna apa dia, jamak mudzakkar salim apa dia, kita boleh bezakan antara satu sama lain. Nanti musannif akan ulang balik. Baik. Okey, intahaina min alamat ar-raf'i. Wal'an nadkhulu fi bayan alamati an-nasbi. Qala al-musannif rahimahullah walin-nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab itu terdapat 5 tanda. Nasab ada 5 tanda. Okey, kita buat semula rajah untuk rafa'. Semula rajah untuk tanda-tanda rafa' macam kemarin lah. Alamat ar-raf'i arba' tamtama ad-dhammah. Nampak tadi? Ad-dhammah. Dhammah ni di bawahnya ada 4 pecahan. Pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad terbahagi kepada 2 bahagian. Ada al-munsharif, ada ghairu al-munsharif. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir juga terbahagi kepada 2 bahagian. Al-munsharif, kedua ghairu al-munsharif. Jamak al-muannas salim,
Yang ni ada tambahan dia, sebut sebagai mulhaq jama' muannas salim. Yang terakhir adalah al-af'al al-arba'ah. Ni yang pertama. Ambil contoh dia. Zaidun. Yang ni Ahmadu. Contoh dia Rijalun. Masajidu. Ini contoh dia. Okey. Contoh mukminat dengan kataan ulat. Jadi mukminat jamak muannas salim, ulat adalah mulhaq ataupun kita sebut sebagai mahmul kepada jamak muannas salim. Okey, yang fi'il lempak ni iaitulah yaf'alu, bermula dengan ya di awal, lepas tu taf'alu, lepas tu af'alu dan naf'alu. Okey, kalau kita perhatikan kepada semua lafaz ni bermula daripada atas, kesemuanya di akhir dibaca dengan dhammah. Maka dhammah inilah menunjukkan bahawasanya semua lafaz ini berada di dalam keadaan rafa'. Jadi kalau kita jumpa perkataan kebanyakan, sebagai contoh mungkin kita baca Quran, kita akan bertemu dengan beberapa lafaz yang kita baca akhirnya dengan baris dhammah. Kebiasaan dia merupakan salah satu daripada apa yang disenaraikan di sini. Contohnya kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada baris dhammah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu kita baca dengan baris dhammah. Maka dia berada di sini. Wa iyyaka nasta'inu. Sini. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tak ada. Okey, suratul al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Berada di sini. Wala ana 'abidun. 'Abidun. Duduk di sini. Begitulah. Okey. Baik, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah apa dia? Al-waw. Waw ni kita pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama jamak al-mudzakkar as-salim, jamak mudzakkar salim ada pecahan dia. Kita sebut sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Okey. Contoh jamak mudzakkar salim adalah muslimun. Okey, ini contoh dia. Contoh mulhaqnya adalah perkataan ashrun. Ashrun dekat belakang dia ada waw.
Tapi kita bukan namakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Dia sama dari segi ada kedudukan ada waw. Tapi yang ni kita namakan jamak. Disebabkan kerana perkataan muslimun ada mufrad, kita namakan dia jamak. Adapun perkataan seumpama ashrun, dia tidak ada mufrad, tapi tanda dia sama, maka kita namakan dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-asma' al-khamsah. Abuka, akhuka, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kira tadi. Yang ketiga adalah al-alif. Alif ni cuma ada satu saja, iaitulah al-musanna. Cuma musanna ni ada yang sama dengannya, dipanggil mulhaq al-musanna ataupun mahmul musanna. Contohnya apa dia? Contohnya adalah rajulan. Yang ni contoh dia apa dia? Contohnya adalah isnan. Kenapa isnan kita namakan mulhaq musanna, kita namakan musanna? Kerana isnan tidak ada mufrad, sedangkan rajulan ada mufrad. Okey, yang terakhir adalah an-nun. Nun menjadi tanda bagi rafa' satu saja, iaitulah al-af'al al-khamsah. Fi'il lima ada berapa? Ada 5. Yaf'alani dan seterusnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina, dinamakan sebagai fi'il 5. Apa saya panggil fi'il 5? Saya ada 5, panggil 5. Okey. Boleh baca? Tengok hari tak clear pula. Okey. Ni jelas ya. Tulisan ni boleh baca kot. Ada gangguan dengan lampu. Tutup lampu belakang. Belakang. Alin buka. Tutup belakang. Okey. Tutup. Okey. Okey, hari ni hari Khamis kita pakai baju batik Baik. Okey. Baik, kita sambung. Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Daripada alamatil i'rab, iaitulah tanda-tanda kepada nasab. Tanda-tanda kepada nasab. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala walin nasbi 5 alamatin. Dan bagi nasab itu terdapat 5 tanda. Rafa' ada 4 tanda. Nasab ada 5 tanda. Yang paling banyak sekali tanda dia adalah nasab. Nasab ni paling banyak tanda dia. Sampai ke 5. Paling sikit adalah jazam. Jazam paling sikit. Baik.
Okey. Yang pertama al-fathatu. Okey. Baik, seperti mana biasanya musannif akan sebut wahiyal aslu. Hak mana mula tu? Tanda rafa' ke, tanda nasab ke, tanda jar ke, tanda jazam ke, yang disebut pertama kali merupakan tanda yang asal. Jadi kat sini mula-mula sekali musannif sebut fathah, maka fathah itu merupakan tanda yang asal kepada nasab. Yang lain daripada fathah semuanya menggantikan tempat fathah. Baik. Wahyal aslu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni wa hiya naibatun 'anil fathati. Yang lain tu kesemuanya menggantikan fathah. Baik. Kemudian akan detailkan. Fa ammal fathatu, maka adapun fathah. Bukan semua fathah. Fathah yang dikira sebagai tanda nasab, dia akan senaraikan nanti. Kalau kita jumpa perkataan dibaca dengan baris fathah tak termasuk dalam senarai ini, maka dia bukan tanda nasab. Dia bukan tanda kepada nasab. Ada juga perkataan yang kita baca dengan fathah tapi dia tak masuk senarai, maka dia bukannya menjadi tanda kepada nasab. Kita tidak boleh katakan dia mansub. Kerana syarat nak dinamakan mansub mesti tersenarai dalam apa yang akan dinyatakan. Okey. Fi thalathati mawadi'a, pada 3 tempat. Yang ini berbeza dengan rafa'. Kalau kita tengok rafa', iaitulah dhammah. Dhammah dia senaraikan 4 nama lafaz. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il yang 4. Dia ada 4. Adapun bila kita masuk kepada tanda-tanda nasab, dikeluarkan satu daripada 4. Dikeluarkan satu daripada 4, iaitulah dikeluarkan yang ketiga. Okey, jamak muannas salim dikeluarkan. Sebab jamak muannas salim nasab bukan dengan baris fathah. Dia dinasabkan dengan baris kasrah. Dikeluarkan satu saja. Yang lain semuanya tersenarai. Okey? Baik. Jangan buat silap. Setengah kita dia pergi baca jamak muannas salim dengan fathah. Sebenarnya bukan dia. Okeylah. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu benda, satu saja, satu perkara. Itu isim mufrad. Wa jam'i taksir fil ismil mufradi munsarifan kana au ghaira munsarifin. Sama ada isim mufrad itu isim mufrad yang munsarif. Makna munsarif, isim mufrad yang boleh dibaca dengan tanwin, au ghaira munsarifin, ataupun bukan munsarif. Makna kita tidak boleh baca dia dengan baris, dengan tanwin. Contoh, wattaqullaha. Kalau kita perasan, contoh isim mufrad yang musannif bagi sebelum ni rafa' dengan dhammah, juga musannif datangkan dengan kalimah Allah. Qala Allahu, di sana dalam tajuk rafa' qala Allahu, itu contoh kepada isim mufrad. Kat sini musannif juga datangkan dengan kalimah yang sama, cuma tempat i'rab yang berbeza. Di sana rafa' dan di sini adalah nasab. Wattaqullaha. Jadi perkataan Allah isim mufrad mansub bil fathah al-zahirah,
Isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Yang kedua, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba. Wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepadanya, ini kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, akan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Baik, jadi Ishaq wa Yaqub merupakan dua lafaz isim mufrad tetapi ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Kita tidak boleh baca Ishaqan, Yaquban. Baca teratu aja. Kalau rafa' kita baca Ishaqu. Nasab kita baca Ishaqa. Kita tak baca dengan Ishaqun, Ishaqan. Apa sebab? Sebab lafaz ini adalah lafaz ghairu munsharif. Makna ghairu munsharif, kita tidak boleh baca dengan tanwin. Baik. Wa idh wa'adna Musa. Wa idh wa'adna Musa. Apa tujuan musannif datangkan contoh ni? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawasanya fathah terbahagi kepada dua. Fathah itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, fathah zahirah. 3 contoh yang musannif sebutkan sebelum ni, itulah kalimah Allah, Ishaqa, Yaquba, kesemuanya ternyata baris fathah. Makna tiga kalimah tadi itu mansubun ataupun mansubatun bil fathati zahirah, dinasabkan dengan fathah yang zahirah. Okey, sedangkan perkataan Musa dari segi i'rab kesemuanya sama. Allah, kemudian Ishaqa, Yaquba, segi i'rab semuanya mansub maf'ulun bih. Tetapi adapun perkataan Musa, maka tanda i'rabnya tidak jelas, tak nampak. Musa tak seperti mana tadi kita baca Ishaqa, Yaquba, Allah, nampak tanda baris fathah dia. Okey. Yang kedua, ini masuk kepada yang kedua. Wa fi jam'i at-taksiri munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Yang kedua, fathah menjadi tanda bagi nasab adalah pada jamak taksir, sama ada jamak taksir itu munsharif ataupun ghaira munsharif. Nahwu wa taral jibala. Ini contoh apa? Ini contoh jamak taksir munsharif. Wa taral jibala. Al-jibala jamak taksir, jamak daripada jabal. Jabalun, jabalani, jibal. Jibal. Jadi kemudian yang kedua, wa'adakumullahu maghanima. Wa'adakumullahu maghanima. Okey, perkataan maghanima adalah jamak taksir ghairu munsharif. Yang pertama tadi al-jibal, jamak taksir munsharif. Yang kedua maghanima, jamak taksir ghairu munsharif. Dan kedua-dua contoh tadi adalah zahirah. Kita nampak baris fathah, al-jibala, maghanima. Okey? Dan yang ketiga, wa ankihul ayama. Wa ankihul ayama. Ini contoh kepada baris fathah yang tidak zahir ataupun baris fathah yang muqaddarah. Ayama. Ayama. Fathah yang ada tu bukan fathah pada akhir. Ma tu bukan fathah akhir.
Ma tu huruf sebelum akhir. Yang kita nak adalah pada alif tu. Alif selepas daripada mim tu, mana ada baris? Tak zahir baris fathah yang ada pada dia. Baris tu ada, tetapi pada kiraan. Dari segi, kalau kita nak sebut i'rab, kita akan sebut mansubun bil fathah. Maksudnya fathah tu ada, tetapi fathah itu adalah muqaddarah. Ditakdirkan saja, tak dizahirkan. Baik. Dan yang ketiga, yang terakhir daripada tempat-tempat perkataan yang dinasabkan dengan baris fathah, wa fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Syarat dia, nak baca dengan fathah ni, idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk ke atasnya amil nasab. Nak nasab kena ada amil, amil yang nyata, amil yang nyata. Adapun nak rafa', amil yang tak nyata, tak nampak. Dia macam virus, coronavirus ni, tak nampak, tapi dia berkesan. Okey, idza dakhala, tu syarat yang pertama. Syarat fi'il mudhari' nak dibacakan dengan baris fathah, yang pertamanya idza dakhala alaihi nasibun, masuk ke atasnya amil nasab. Kalau amil nasab tak ada, kita tak boleh baca dengan fathah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, walam yattasil, sedangkan tidak bersambung, bi akhirihi syai'un, dengan akhirnya sesuatu. Itu dia ada dua syarat. Kalau masuk nasab, kalau masuk amil nasab, tapi di akhirnya ada waw, ada alif, ada ya, maka itu cerita lain. Yang itu kita tidak nasabkan dia dengan fathah. Jadi kesimpulannya, yang akhir ni, fi'il mudhari' kita nak nasabkan akhir dengan fathah. Syarat yang pertama, kena ada seumpamaan depan dia, ada an, ada lan, dan yang sewaktu dengannya, ada an dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il itu mestilah fi'il empat. Fi'il empat. Yaf'alu, seumpama yaf'alu, seumpama taf'alu, af'alu, naf'alu. Empat ni saja. Lain daripada ni, dia punya tak masuk, dia punya kategori dia, keluar daripada kategori. Dan mesti yang pertama kena ada nasib, seumpama an, seumpama lan dan sebagainya. Yang kedua, fi'il mudhari' itu mestilah fi'il yang empat tu. Adapun fi'il lima, tanda dia nanti dia akan sebutkan di akhir. Fi'il lima lain. Fi'il yang ada nun niswah di belakang, yang tu cerita lain. Yang tu tak masuk buk langsung, sebab dia bina. Dia bina. Baik. Okey, tengok contoh. Nahwu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Okey, lihat pada perkataan yanala. Yanala, depannya ada ya. Yanal, wazan yaf'al. Atau wazan yafal. Yang tepatnya wazan yafal lah. Wazan yaf'al pun tak apalah. Yaf'al yang pertama. Okey. Yang syarat dia yang pertama ada lan. Lepas tu fi'il itu merupakan fi'il yang salah satu daripada yang empat tadi. Sama ada yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Baik. Contoh yang pertama. Okey ya? Banyak lagi lah. Kalau kita duk baca doa ma'thur, doa ma'thurah, maksurat. Ada? Maksurat belakang.
Tak ingat dah. Doa rabitah. Allahumma innaka ta'alamu turfa' anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وأدمتها وأدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Betul temu kat belakang. Sekat sebelum tu. Wala na'budu. Wala lan nad'u apa semua tu. Nak dua lah. Okey. Jadi seumpama ni tak banyak. Fi'il yang seumpama ni tak banyak kalau nak dibandingkan dengan rafa'. Fi'il yang rafa' tu ramai lagi. Banyak lagi daripada fi'il yang nasab. Okey. Baik, yang kedua. Yang kedua, qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'is sittati. Adapun alif maka ia menjadi tanda bagi nasab pada isim yang enam. Nanti nak tulis apa dia? Ni tadi silap ni. Ini yang betulnya adalah asma' sittah. Sebab kitab kita menggunakan asma' sittah bukan asma' khamsah. Al-asma' as-sittah. Isim yang enam. Nahu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Lihat pada perkataan aba. Perkataan aba adalah isim enam. Satu daripada isim enam. Dia dibacakan dengan nasab dengan alif. Mansubun bil alif. Sebab dia menjadi khabar kepada kana. Okey. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'i sittati nahwu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Itu contoh yang pertama, contoh kepada abuka. Yang kedua wa tahfadhu akhana. Wa tahfadhu akhana. Ini contoh kepada akhuka. Okay, kalau rafa' akhuka. Kalau nasab akhaka. Wa ra'aitu hamaki. Atau ra'aitu hamaka. Dalam dia tulis bi kasril kaf. Bukan. Bacaan dia di dalam tu silap sikit. Dia tulis ra'aitu hamaka. Kemudian dalam kawakib dia tulis bi kasril kaf. Dibacakan kaf itu dengan baris kasrah. Kita baca ra'aitu hamaki, bukan hamaka. Baik. Ini contoh kepada hamuki. Kemudian wahanaka. Perkataan hana. Kemudian yang terakhir, angkana dha malin wa banin. Angkana dha malin. Perkataan dha. Dha adalah isim lima mansub bil alif li'annahu minal asma' as-sittah. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun kasrah maka ia menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannathi as-salimi. Pada jamak muannas salim wa ma humila alaih, dan lafaz yang diqiyaskan dengan jamak muannas salim. Ini tempatnya. Tadi di awal musannaf tidak sebutkan jamak muannas salim, rupa-rupanya dipindahkan daripada tempat yang pertama tadi tu mai ke sini. Dia bukan dalam lopak fathah, dia berada dalam lopak
baris kasrah. Jadi jamak muannas salim nasabnya bukan dengan fathah, bahkan dia dinasabkan dengan baris kasrah. Satu-satu dia saja. Seorang-seorang dia saja dinasabkan dengan kasrah. Nahu khalaqallahu samawati. Khalaqallahu samawati. Jadi as-samawati adalah jamak muannas salim, nasab dengan kasrah. Kemudian wa in kunna ulati hamlin. Wa in kunna ulati hamlin. Jadi perkataan ulati adalah, ini bukan jamak muannas salim, dia adalah mahmul ataupun mulhaq kepada jamak muannas salim, juga mansub bil kasrah. Dan yang seterusnya, qala wa ammal ya'u, adapun ya fatakunu alamatan lin nasbi, maka ia menjadi tanda bagi nasab fi mawdi'ain, pada dua tempat, fil musanna, pada musanna, wa ma humila alaih, dan lafaz yang diqiyaskan ke atasnya. Contohnya adalah nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka. Muslimaini, muslimain contoh kepada musanna. Contoh kepada musanna yang mansub, dia mansub dengan ya. Kalau marfu' dengan alif. Kalau perkataan muslimain berada pada tempat rafa', maka tandanya adalah alif, musliman. Tapi di sini berada di tempat nasab, maka kita baca dengan muslimain, dengan ya. Itu contoh kepada musanna. Kemudian contoh kepada jamak pula, inna, ini contoh kepada mulhaq musanna. Ini contoh kepada mulhaq musanna. Idh arsalna ilaihi muthnaini. Idh arsalna ilaihi muthnaini. Di perkataan ithnain adalah mulhaq kepada musanna, mansub bil ya. Itu untuk mufrad, untuk muzakkar, bukan untuk musanna muzakkar. Kemudian disebutkan pula untuk musanna muannas, mulhaq musanna. Rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini. Baik. Jadi syahid kita adalah pada perkataan ithnatain. Perkataan ithnatain mansub bil ya li'annahu mulhaq ataupun mahmul musanna, mulhaq kepada musanna. Wa fi jam'il mudzakkaris salimi, dan pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaih, dan lafaz yang ditanggungkan ke atasnya, yakni ke atas jamak mudzakkar salim. Nahwu nunjil mu'minin. Nunji al-mu'minin. Sebelum ni contoh apa? Qad aflahal mu'minun. Rafa' dengan waw. Sini lafaz yang sama, tapi rafa' dengan nasab dengan ya, kerana dia merupakan jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Ini contoh kepada al-mu'minin, contoh kepada jamak mudzakkar salim. Kemudian wa wa'adna Musa 30 lailatan. Perkataan 30 mansub bil ya. Apa sebab? Sebab dia adalah mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim. 30 adalah mulhaq kepada jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Kerana dia tidak ada mufrad. Wa'adna Musa 30 lailah. Qala wa amma hazfun nuni, adapun hazaf nun, fayakunu alamatan lin nasbi, maka ia menjadi tanda bagi nasab. Cuba kita perhatikan. Kalau kita perhatikan daripada awal kita baca tajuk rafa' sampailah ke sini, kesemuanya ayat digunakan fatakunu.
fa amma ad-dhammatu fatakunu, wa amma al-wawu fatakunu, wa amma al-alifu fatakunu, wa amma an-nunu fatakunu. Tapi mai di sini musannaf tak sebut pun fatakun. Musannaf sebut fayakun. Apa sebab? Sebab ia merujuk kepada hadaf. Merujuk kepada hadaf, kerana perkataan hadaf itu adalah perkataan mudzakkar. Maka tak bolehlah digunakan fatakun. Sebab itu musannaf gunakan fayakun. Fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Adapun hadaf nun, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang rafa'nya adalah dengan thubutun nun. Mana-mana fi'il kalau rafa' dengan adanya nun, maka fi'il itu dinasabkan dengan hazfun nun. Kita carilah, tengoklah fi'il mana yang rafa' dengan ada nun. Kalau fi'il tu dinasabkan, nasabnya adalah dengan gugurkan nun. Ringkas ceritanya, hazaf nun itu menjadi tanda bagi nasab adalah pada fi'il 5. Kerana fi'il 5 rafa'nya adalah dengan thubutun nun, maka nasabnya adalah dengan hazfun nun. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat ada amal nasab. Sebelumnya ada amal nasab. Kalau tidak ada amal nasab, maka dia tidak akan dinasabkan. Nahwu illa an takuna malakaini. Illa an takuna malakain. Asalnya adalah takunani. Takunani rafa' dengan thubutun nun. Rafa' dengan thubutun nun, takunani. Tapi disebabkan kerana sekarang ni perkataan takunan adalah nasab. Dia dinasabkan kerana sebelumnya terdapat an. Sebelumnya terdapat an. Maka an itu menasabkan fi'il takunani, maka digugurkan nun yang menjadi tanda kepada rafa'. Tinggallah takuna. Wa an tasumu khairul lakum. Asalnya tasumuna. Asal tasumu adalah tasumuna. Nun yang ada di akhir itu adalah nun tanda rafa'. Okey, sekarang ni disebabkan kerana tasumuna berada di tempat nasab, kerana sebelumnya terdapat an. An itu sebahagian daripada nasibah ataupun nawasib, maka an itu menggugurkan nun yang ada di akhir tasumuna, maka tinggallah tasumu. Kemudian yang ketiga, walan taqumi. Walan taqumi. Okey, asal taqumi adalah taqumina. Asalnya adalah taqumina, kemudian nun yang ada di akhir digugurkan kerana sebelumnya terdapat an, dan an itu merupakan sebahagian daripada nawasib. Bila ada an pada ataupun sebelum fi'il mudhari', dia bertugas menasabkan fi'il mudhari', disebabkan kerana fi'il mudhari' ini rafa'nya adalah dengan thubutun nun, maka bila nasab, maka tanda nasabnya adalah dengan hazfun nun. Okey, sampai di situ dulu. Walil khafdi, kita nanti insya-Allah kita akan masuk tanda-tanda kepada khafat. Tanda-tanda kepada khafat. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin
سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علوما نافعة وأعمالا صالحة ورزاقا واسعة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيره برحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة والعصمة وارفع عنا يا الله البلاء ونقمة. ربنا اجزي عنا مشايخنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا والدينا وأمهاتنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا أحبابنا وشهداءنا خير الجزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.